Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina ila sawa'is sabil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat semuanya bagi berjemaah Masjid Asy-Syafa'ah. Semoga yang menonton ini mendapat barakah daripada Allah Subhanahu wa taala dan memanfaatkannya kepada orang-orang lain. Para penonton sekalian, pada hari ini insya-Allah saya akan berkongsi beberapa buah hadis daripada kitab Fathul Bari, yang mana hadis yang pertama saya akan bacakan adalah yang bertajuk meninggalkan sebahagian ikhtiar kerana takut sebahagian manusia tidak memahaminya sehingga melakukan kesalahan-kesalahan yang lebih besar. Hadisnya berbunyi begini para penonton. Haddatsana Ubaidullah bin Musa an Israil an Abi Ishaq an al-Aswad قال لي ابن زبير كانت عائشة تسر إليك كثيرا فما حدثتك في الكعبة؟ قلت قالت لي قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يا عائشة لولا قومك حديث عهدهم. قال ابن زبير بكفر لنقضت الكعبة فجعلت لها babaini babun yadkhulun nasa wa babun yakhrujuna fafa'alahu Ibnu Zubair. Ubaidillah bin Musa menceritakan kepada kami daripada Israel daripada Abu Ishaq bahawa Aisyah dari Al-Aswad dia berkata, Ibnu Zubair berkata kepada saya bahawa Aisyah banyak membuka rahsiamu kepada kamu. Maka apakah yang dia membicarakan tentang Kaabah? Lalu saya berkata, Aisyah berkata kepada saya bahawa Nabi SAW bersabda, wahai Aisyah, kalau tidak kerana kamu masih baru lagi dalam memeluk agama Islam. Ibnu Zubair berkata, dengan kekufuran nescaya aku rombak Kaabah. Akan aku buat dua pintu, satu pintu masuk dan lagi satu pintu keluar. Maka Ibnu Zubair dalam masa pemerintahannya pada tahun 64 hingga 72 Hijrah benar-benar melaksanakan apa yang disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para penonton sekalian, bab ini menjelaskan tentang meninggalkan hal yang terbaik dan tidak menyebar luaskannya. Siapa tadi Israel? Adakah Israel itu kaum Israel ataupun nama orang? Israel adalah Ibnu Yunus, Ishaq adalah Ibnu Yunus, Ishaq pula adalah As-Sabi', dan dia atuk kepada dari Israel yang meriwayatkannya darinya. Okey, ini tentang bagaimana hadis ini diambil oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Okey. Sesungguhnya dalam lafaz Al-Usaili, ini dalam hadis yang lain. Makna hadis ini ada hubungan dengan penamaan bab kerana orang Quraisy sangat mengagungkan Kaabah. Imam Bukhari cakap apa? Maka Nabi SAW takut kedekatan masa mereka dengan Islam akan membuat mereka mengira bahawa Nabi hendak mengubah bentuk Kaabah sehingga Kaabah lebih identik dengan kebanggaan bagi umat Islam saja dan bukan kebanggaan mereka lagi. Okey, dia macam ni tuan-tuan. Bilakah berlakunya peristiwa pembukaan Makkah? Pada tahun 8 Hijrah, Pada tahun 8 Hijrah, Nabi SAW bersama para sahabat radhiyallahu anhum dapat masuk semula Kaabah, dan orang Islam, orang Quraisy pada waktu tu, orang-orang Mekah pada waktu itu sudah mula memeluk agama Islam. Patung-patung semua dihancurkan, dipecahkan,
Kalau ke riwayat, patung-patung dia besar tuan-tuan dan puan-puan, bukan patung-patung kecil yang berada di sekeliling Kaabah. So Nabi tahu Kaabah ni adalah kebanggaan orang-orang Makkah, ya. Dan hatta kalau kita tengok balik sejarah, peristiwa Nabi SAW dipilih untuk menjadi judge ataupun hakim, kan, waktu tu Mekah runtuh, Mekah banjir, Kaabah runtuh. Dan mereka bikin semula Kaabah, dan cuma akhirnya tak tahu siapa yang nak letak Hajarul Aswad. So mereka cakap apa? Kita tunggu esok siapakah orang yang pertama masuk ke Kaabah ni, maka kita akan pilih dia menjadi seorang hakim. Dan lalu Nabi SAW pun masuk. Nabi Muhammad SAW tu adalah orang yang pertama masuk Kaabah pada keesokan harinya. Maka mereka pilih Nabi SAW sebagai hakim, kan? So sinonim Kaabah dan orang Arab Mekah tidak dapat dipisahkan. So apa-apa kalau nak jumpa tu, okey, kita jumpa dekat daerah Kaabah. Kaabah ni sebagai satu landmark. Apa-apa semua Kaabah. Walaupun Kaabah tu dah dikotori dengan pelbagai asnam, patung-patung, tetapi bagi mereka Kaabah tu macam holy, yang sacred. So Nabi SAW dia ada dalam kisah ni, Nabi SAW Nabi ada perancangan untuk membuat 2 pintu bagi Kaabah ni. Namun para penonton sekalian, kerana Nabi SAW tidak mahu mencemarkan Kaabah dengan orang Islam pada waktu tu, ya, orang Quraisy baru masuk Islam. So Nabi cakap, okey, tak apa, aku biarkan dahulu supaya apa ni? Kerana tidak mahu membuat macam ni. Kerana orang Islam sangat mengagungkan Kaabah, maka Nabi SAW takut kedekatan masa mereka dengan Islam akan buat mereka mengira bahawa Nabi hendak mengubah bentuk Kaabah. So diorang takut apa? Nabi takut apa? Nabi ubah Kaabah kerana orang masuk Islam. Itu yang Nabi tidak mahu ianya terjadi. So Nabi cakap, Nabi biarkan saja. Macam itu juga kita, tuan-tuan dan puan-puan. Apa yang boleh kita relate dengan kehidupan kita sekarang ni? Kadang-kadang tuan-tuan, kita rasa benda tu baik. Kita tengok anak kita, kalau boleh kita nak, saya bagi contoh, anak kecil, kita kalau boleh nak dia jadi orang yang lebih baik, dan sebagai ibu bapa kita nak dia jadi lebih baik daripada kita. Kita nak hantarkan dia sekolah yang bagus-bagus. Semua orang nak. Dan itu juga impian saya sebagai seorang ayah, kan. Tetapi para penonton sekalian, tanpa kita sedari, sebenarnya kadang-kadang kita memaksa, ataupun anak tu belum bersedia untuk menerima perubahan, kita masukkan dia masuk mengganggu, last-last dia jadi stres. Tak semua orang boleh terima masuk sekolah ni, masuk sekolah tu. Saya tengok ada orang hantar anak dia pergi sekolah violin, sekarang tengok orang hantar anak dia pergi sekolah ballet dan sebagainya, kan. So tapi kita juga sebagai seorang ibu bapa, kita tak boleh memaksa, dan kita tak boleh terus lepas tangan. Kita kena pandai ulur, kita kena pandai tarik. Ini mengikut kebijaksanaan kita, para penonton sekalian. Begitu juga Nabi SAW, kita relatekan hadis tadi dengan kehidupan kita. Kadang-kadang kita nak cuba mengajak orang kepada kebaikan. Kita masuk satu tempat baru, kita cuba nak ubah perkara yang baru, perkara yang benda orang dah lakukan, benda yang tu dah lama, tapi kita cuba untuk merubahnya. Dalam sekelip mata, para penonton, tidak dapat. Amat susah untuk kita ubah, dan dia mengambil masa. Kadang-kadang tak dapat ubah pada waktu tersebut, tunggu kerajaan ataupun orang yang lain masuk baru dapat ubah. Hati manusia, tuan-tuan, susah nak ubah, betul tak?
Dan hati manusia juga senang untuk berubah. Tetapi kalau nak ubah tu dia selalu mengambil masa yang agak panjang. Begitulah apa yang disabdakan Nabi SAW tadi tu. Dia kata kalau tidak kerana umatmu ni, kaum kamu ni baru masuk Islam, aku dah tukar dah Kaabah tu. Cuma aku takut, khawatir kan, diorang fikir aku ubah Kaabah tu kerana diorang masuk Islam. Takut nanti orang lain masuk Islam lagi, Nabi nak tukar. Perlu ada penukaran dalam Kaabah setiap kali ada orang masuk Islam. Itu yang Nabi khawatirkan. Okay, kita masuk hadis lagi satu, tuan-tuan dan puan-puan. Dia related dengan hadis yang tadi, cuma kali ini percakapan. Tadi perbuatan, ini daripada segi percakapan. Waqala Aliyun hadithu nasa bima ya'rifuna atuhibbuna an yukadzdzaba Allah wa rasuluhu. Haddatsana Ubaidullah bin Musa an Ma'ruf bin Kharrabul an Abi Tufail an Ali bidzalik. Ali radhiyallahu anhu berkata, berbicaralah kepada suatu kaum tentang apa yang telah mereka ketahui. Apakah kalian suka jika seorang akan berbuat dusta kepada Allah dan Rasulnya? Ubaidullah bin Musa menceritakan kepada kami dari Ma'ruf bin Kharrabul, dari Abu Tufail, dan dari Ali tentang itu. Okey. An Qatadah qala hadatsana Anas bin Malik anna Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Mu'adz radifuhu ala ar-rahli. Qala ya Mu'adz bin Jabal, qala labbaika ya Rasulullah wa sa'daika, qala ya Mu'adz, qala labbaika ya Rasulullah wa sa'daika thalathan. Qala ma min ahadin yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah sidqan min qalbihi illa harramahu Allah ta'ala an-nari. Qala ya Rasulullah afala ukhbiru bihi an-nasa fayastabshiru. Qala iz yattakilu wa akhbara biha Mu'adz bin inda mautihi ta'assuman. Diceritakan daripada Anas oleh bin Malik radhiyallahu anhu bahawa suatu ketika Nabi SAW berpergian dengan kenderaan dan Mu'adz menyertai beliau dari belakang. Mu'adz berkata, wahai Mu'adz. Mu'adz menyahut, ya Rasulullah. Nabi berkata, wahai Mu'adz. Mu'adz pun menyahut sampai 3 kali. Nabi bersabda, siapa yang mengakui tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad itu sesungguhnya Rasulullah dengan pengakuan yang benar-benar dari hati sanubarinya, maka Allah akan melindunginya daripada api neraka. Lalu Mu'adz pun bertanya, ya Rasulullah, apakah tidak lebih baik berita itu saya sampaikan kepada orang banyak supaya mereka gembira? Mereka menjawab, kalau mereka mendengar berita itu, mereka akan bersikap tawakul saja tanpa amal. Kemudian ketika Mu'adz telah dekat ajalnya, disampaikan juga berita ini kerana dia takut berdosa sebab menyembunyikan hadis ni. Okay. Oh, best tuan-tuan hadis ni. Nabi SAW naik kenderaan, belakang dia ada Mu'adz. Nabi panggil Mu'adz. Nabi cakap, jika seseorang itu beriman dengan Allah Subhanahu Taala dan Rasulnya secara hati dan sanubari, maka Allah akan haramkannya daripada api neraka. So tuan-tuan dan perempuan sekalian, Nabi Mu'adz tanya, kalau kan lebih baik kalau aku bagi tahu dekat semua orang pasal benda ni. Nabi cakap, takut kalau kau bagi tahu orang pasal ni, diorang cuma hanya tawakul saja. Aku buat jahat pun tak apa, aku beriman dengan Allah SWT. Aku tak kisah kalau aku mengumpat, tapi yang penting aku beriman dengan Allah SWT dan Rasul. Itu semua bagi, itu yang okey tuan-tuan. Dari situ sebab Nabi SAW tidak mengambil jalan mudah. Nabi SAW mengajar, memberitahu Mu'adz bahawa kalau kita semua cakap dengan orang bahawa cukuplah sekadar seseorang itu berpercaya kepada Allah dengan sebenar-benar percayaan. Saya percaya semua orang tahu bahawa Allah tu ada, dan Nabi Muhammad SAW tu adalah pesuruh Allah. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, Islam tidak semudah itu. Islam
bila kita cakap kita percaya kepada Allah dan Rasulnya, ia harus dan ia wajib diikuti dengan amalan-amalan ataupun bukti-bukti yang kita mencintakan Allah, kita percaya kepada Allah dan kita percaya kepada Rasulnya, dengan melakukan solat, keluarkan zakat, pergi haji bagi yang mampu, dan berpuasa. Ini semua adalah satu cara yang membuktikan bahawa kita percaya kepada Allah dan Rasul. Tinggalkan dosa-dosa. Ini semua adalah bukti kita cinta ke Allah dan Rasul. Bukan setakat kita percaya saja. Kita percaya tak apalah nanti. Kita yang penting hati kita baik. Tapi mulut kita berkata-kata dusta. Kita bercakap bohong. Kita mengumpat. Kita cakap buruk pasal orang. Kita menyakiti hati orang dengan mulut kita. Itu semua, sebab itulah Nabi SAW memberitahu kepada Muaz bahawa agama ni tak semudah macam tu. Kalau tidak, orang akan ambil kesempatan untuk tawakul saja. Tawakul maknanya serah aja. Kan Allah cakap dalam Al-Quran, wa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Lepas kamu berazam, kamu berusaha, baru kamu tawakal kepada Allah. Bukan terus tawakal saja. Tak apalah, duduk saja nanti duit masuk. Tak apalah, pergi sini ya. Macam mana nak kaya, tak apa, baring aja, doa aja dekat Allah SWT, nanti Allah jadi kaya. Bukan macam tu. Kita perlukan kepada pengorbanan dan juga usaha. InsyaAllah saya sambung pada minggu hadapan. Kita akhiri majlis kita pada hari ini dulu. Saya doakan semoga anda semua berada di dalam kesihatan dan juga sentiasa di bawah rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.